Asal-usul silat antara sejarah, mistik dan hikmah Islam. Silat bukan sekadar seni mempertahankan diri, ia adalah jalan kehidupan, lahir daripada pertemuan antara manusia, alam dan keimanan. Permulaan zaman. Sebelum wujudnya kerajaan-kerajaan besar di alam Melayu, manusia hidup bergantung pada hutan, sungai dan laut. Ketika itu, ancaman bukan sahaja datang daripada binatang buas, tetapi juga daripada manusia yang dikuasai nafsu dan tamak. Bagi mempertahankan diri, nenek moyang bangsa Melayu mula mempelajari gerak semula jadi tubuh. Mereka memerhati bagaimana alam bertindak, air mengalir tanpa melawan, akar pohon mencengkam bumi dengan sabar, dan angin bergerak tanpa dapat ditangkap. Daripada pemerhatian inilah muncul gerak awal silat, langkah beralas bumi, tangan berlapik niat dan nafas berpandu kesedaran. Silat dan alam mistik. Pada zaman itu, ilmu tidak dipisahkan antara zahir dan batin. Mereka percaya bahawa setiap manusia memiliki tenaga hayat yang perlu dijaga. Namun orang tua-tua mengingatkan, ilmu tanpa adab adalah bala. Sebab itu, silat diajarkan bersama pantang larang. Murid dilarang bersilat ketika marah, sombong atau riak. Ilmu tidak diturunkan kepada mereka yang tidak mengenal hormat kepada guru dan ibu bapa. Ada kisah tentang pendekar-pendekar lama yang berlatih di hutan sunyi, berpuasa dan berzikir, bukan untuk memanggil makhluk halus, tetapi untuk menundukkan diri. Mistik silat bukan sihir, tetapi penguasaan nafas, fokus dan ketenangan jiwa. Kedatangan Islam dan penyucian silat. Apabila Islam sampai ke Nusantara, silat mengalami perubahan besar. Unsur khurafat disaring dan ilmu dipulangkan kepada tauhid. Guru-guru silat menggantikan mantra dengan doa, menggantikan pemujaan dengan zikir dan menggantikan keangkuhan dengan tawaduk. Setiap langkah silat dimulakan dengan niat, aku bersilat kerana Allah, untuk mempertahankan diri dan menegakkan keadilan. Falsafah silat Melayu mula berpaksikan ajaran Islam. Langkah pertama melambangkan syahadah, keseimbangan tubuh melambangkan keadilan, nafas teratur melambangkan kesabaran, serangan terakhir melambangkan keperluan, bukan keinginan. Pendekar sejati diajar bahawa kemenangan tertinggi adalah mengelak pertumpahan darah. Silat dalam istana dan rakyat. Silat berkembang di dua jalan, istana dan rakyat. Di istana, silat menjadi ilmu kepahlawanan, digunakan untuk mempertahankan negeri dan raja yang adil. Di kalangan rakyat, silat menjadi ilmu penjagaan diri, maruah dan keselamatan kampung. Namun kedua-duanya terikat pada satu hukum. Ilmu ini akan ditarik keberkatannya jika digunakan untuk zalim. Maka tidak hairanlah ramai pendekar lama memilih hidup sederhana, tidak mengejar nama kerana mereka percaya ilmu yang benar tidak mencari pujian. Falsafah silat Melayu. Silat mengajar bahawa tubuh hanyalah alat, jiwa adalah pengendali. Kuat bukan pada pukulan, tetapi pada kawalan diri. Musuh sebenar bukan di hadapan, tetapi nafsu dan ego. Sebab itu dalam silat ada istilah mati sebelum mati, bukan kematian jasad, tetapi mematikan kesombongan. Amanah warisan. Hari ini, silat dipertontonkan di gelanggang dan pentas dunia, namun orang lama berpesan, jika silat tinggal gerak, hilanglah rohnya. Silat adalah amanah. Jika diajarkan tanpa akhlak, ia menjadi senjata. Jika diajarkan dengan iman, ia menjadi ibadah. Dan itulah asal-usul silat, lahir daripada alam, disaring oleh sejarah, dimurnikan oleh Islam dan diwariskan sebagai jalan mengenal diri dan Tuhan.